Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali kita untuk mata pelajaran Matematik tingkatan 1, bab 8 garis dan sudut. Untuk bahagian 1 bab 8, 8.1G. 8.1G. Bagaimanakah anda membina sudut dan pembahagi dua sama sudut? Pelajar-pelajar boleh merujuk kepada buku teks muka surat 181. Yang pertama, kita akan mempelajari pembinaan sudut 60 darjah. Yang kedua, pembahagi dua sama sudut. Alatan yang perlu ada untuk mempelajari tajuk ini ialah yang pertama, jangka lukis. Yang kedua, pembaris. Dan yang ketiga, pensel. Harap pelajar-pelajar bersiap sedia dengan alatan ini. Yang pertama iaitu pembinaan sudut 60 darjah. Selain menggunakan protektor untuk membina sudut, sudut 60 darjah boleh dibina menggunakan hanya jangka lukis dan juga pembaris berdasarkan konsep sudut dalam suatu segitiga sama sisi. Pembinaan tiga tembelan garis yang sama panjang membentuk segitiga dengan sudut pedalaman 60 darjah. Okey, kita lihat kepada contoh. Dengan menggunakan jangka lukis dan pembaris sahaja, bina garis PQ supaya sudut PQR sama dengan 60 darjah, iaitu kita akan membina sudut 60 darjah pada Q. Kita lihat kepada penyelesaian. Okey, langkah yang pertama. Okey, kita bina satu lengkuk panjang dari Q yang bersilang dengan QR. Tandakan titik persilangan itu sebagai S. Okey, kita lihat kepada cara. Yang pertama, kita meletakkan jangka lukis iaitu jarum kita pada bahagian Q dan pensel pada garis QR dan kita tandakan lengkuk. Okey, yang kedua, seterusnya tandakan juga S. Yang kedua, kekalkan bukaan jangka lukis dan bina satu lengkuk dari S yang bersilang dengan lengkuk yang dibina dalam langkah 1. Tandakan persilangan itu sebagai P. Okay, kita lihat pada langkah 2. Kita gunakan jangka lukis dengan bukaan yang sama tadi. Meletakkan jarum pada bahagian S dan pensel pada lengkuk yang telah kita bina tadi. Dan kita akan bina satu lengkuk yang kedua. Okey, dan ini merupakan titik persilangan di antara dua lengkuk dan kita tandakan dengan huruf P. Okey, seterusnya kita lihat kepada langkah yang ketiga. Lukis garis yang menyambungkan titik P dengan Q. Maka sudut PQR akan menjadi sudut 60 darjah. Okey, kita lihat pada langkah 3. Okey, ambil pembaris, sambungkan P kepada Q. Okey, di sini akan terbentuk sudut 60 darjah. Okey, sudut 60 darjah di sini. Okey, kita lihat kepada jawapan. Okey, ini adalah sudut yang 60 darjah PQR yang telah kita bina. Yang kedua, kita akan mempelajari pembahagi dua sama sudut. Pelajar-pelajar boleh merujuk kepada buku teks muka surat 183. Jika suatu garis membahagi suatu sudut kepada dua sudut yang sama saiz, garis itu disebut sebagai pembahagi dua sama sudut. Misalnya, garis US ialah pembahagi dua sama sudut POR. Okey, kita lihat di sebelah. POR adalah bernilai 40 darjah dan US merupakan pembahagi dua sama sudut, maka ia akan membahagikan sudut kepada dua bahagian. Jadi di atas adalah bernilai 20 darjah dan di bawah akan bernilai 20 darjah. Kita lihat kepada contoh. Dengan menggunakan jangka lukis dan pembaris sahaja, bina pembahagi dua sama sudut bagi sudut
PQR. Okey, sudut PQR telah diberi iaitu sudut 60 darjah dan kita akan membina satu garis pembahagi dua sama sudut. Okey, kita lihat kepada langkah penyelesaian. Yang pertama, kita akan bina suatu lengkuk panjang dari Q yang bersilang dengan kedua-dua lengan Q, P dan QR. Tandakan dua titik persilangan itu sebagai M dan N. Okey, kita lihat kepada cara dan langkahnya. Okey, yang pertama kita lihat di sini. Okey, kita akan membina lengkuk. Okey, dan menandakan dengan M dan juga N. Okey, kita meletakkan jarum pada bahagian Q dan pensel pada garisan QR dan kita akan bina lengkuk. Okey, lengkuk yang dibina ini adalah untuk membina pembahagi dua sama sudut dan kita tandakan dengan nilai M dan juga N. Okey, seterusnya untuk melukis pembahagi dua sama sudut, kita menggunakan jangka lukis yang sama. Kita lihat kepada langkah 2. Dengan bukaan jangka lukis yang sama, bina satu lengkuk masing-masing dari M dan N supaya dua lengkuk itu bersilang. Tandakan titik persilangan itu sebagai S. Okey, di sini kita akan letakkan jarum iaitu jangka lukis kita dan pensel pada bahagian atas. Okey, jarum ni kita letak pada bahagian M dan kita tandakan lengkuk yang berwarna pink. Seterusnya kita ulang proses yang sama di bahagian bawah, iaitu kita meletakkan jarum pada bahagian N. Okey, dan pensel di bahagian atas. Okey, kita akan dapat garisan lengkuk yang berwarna biru. Jadi di sini akan membentuk satu titik persilangan dan kita tandakannya sebagai S. Okey, lihat kepada langkah 3. Lukis garis yang menyambungkan titik Q dengan titik S. QS ialah pembagi dua sama sudut PQR. Jadi kita ambil pembaris, kita sambungkan garisan Q ke S, titik persilangan. Okey, jadi yang kita tandakan tadi merupakan pembahagi dua sama sudut. Jadi sudut ini membahagi dua. Di atas 30 darjah dan di bawah adalah 30 darjah bagi sudut 60 darjah PQR. Okey, kita lihat kepada jawapannya. Okey, jadi jawapannya adalah seperti di bawah. Okey, untuk mencari pembahagi dua sama sudut. Okey, di sini secara kesimpulannya iaitu bermula dengan sudut 60 darjah yang kita pelajari dan juga pengetahuan tentang pembahagi dua sama sudut, kita boleh bina sudut lain dengan tepat menggunakan jangka lukis dan juga pembaris sahaja. Contohnya, kita lihat di bawah, kita boleh bina sudut 120 darjah, 90 darjah dan juga 15 darjah. Okey, jadi untuk 120 darjah, kita guna konsep pembinaan sudut 60 darjah. Okey, jadi apabila kita dapat sudut 60 darjah dan kita guna bukaan yang sama untuk jangka lukis, kita hanya meletakkan di bahagian lengkuk jarumnya dan pensel di bahagian atas dan kita akan bina lengkuk yang kedua. Lengkuk yang kedua ini terbentuk dan menghasilkan 60 darjah. Okey, di sini kita akan dapat 60 tambah dengan 60, 120 darjah. Okey, macam mana kita nak membina 90 darjah? Okey, asasnya iaitu kita menggunakan sudut yang kita perolehi iaitu 120 darjah. Dan kita lihat bahagian atas ini adalah sudut 60. Okey, menggunakan pengetahuan tentang pembahagi dua sama sudut. Okey, kita membahagi dua sama sudut, kita akan perolehi sebelah kanan dan kiri 30 darjah, 30 darjah. Jadi, yang kita perolehi 30 darjah, kita akan tambah dengan 60
kita akan memperolehi sudut 90 darjah. Seterusnya, untuk membentuk sudut 15 darjah. Okey, kita menggunakan sudut 60 darjah dan kita perlu membuat pembahagi dua sama sudut. Okey, jadi kita akan dapat 30 darjah di bahagian atas dan 30 darjah di bahagian bawah. Okey, jadi kita menggunakan sudut di bahagian bawah itu 30 darjah menggunakan pembahagi dua sama sudut juga. Okey, dan akhirnya kita akan membentuk 15 darjah di atas, 15 darjah di bawah. Jadi secara kesimpulannya, kita perlu tahu membuat sudut 60 darjah dan juga ilmu pengetahuan tentang pembahagi dua sama sudut. Cikgu harap pelajar-pelajar dapat memahami tajuk ini dan dapat melukis sudut 60 darjah dan juga pengetahuan tentang pembahagi dua sama sudut. Okey, sekian. Terima kasih.